Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 10.30 waktu kita yang kerajaan waktu rehat. Ni time rehat ni. Cuaca di Kuantan sekarang ni hujan, renyai-renyai turun di Kuantan lah, di tempat anda semua saya tahu. Mungkin banyak tempat juga hujan. Di Sembilan kabarnya pun hujan sekarang ni ya. Zul Zakrof Anwar, selamat pagi bang katanya. Good morning. Amir Syarifuddin, Assalamualaikum bro, selamat pagi bro, sihat katanya ya. Waalaikumsalam Amir, Alhamdulillah pagi ni sihat. Okey, Nurul pun ada sini. Zulkifli, Daniel, Hashim, Ahmadin, Rajak, Azizul ya, baru masuk. Yang tengah bekerja, mungkin sekarang ni waktu rehat ya, mungkin masih lagi berehat, time rehat masa ni. Kalau dalam tentera dulu, pukul 10 rehat sampai pukul 10.30. Sekarang tak tahulah jadual sekarang ya. Masa saya dulu pukul 10 hingga pukul 10.30 waktu break Navy. Ja Legend. Ja Legend, thank you. Daniel, Danny, Anil, selamat pagi tuan. Azizul Abdul Hamid, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sekarang ni Parlimen tengah sidang, ramai yang mengikuti perkembangan di Parlimen. Tak menarik untuk sehari dua hari ni ya di Parlimen. Pukul 1 dah kena berhenti dah sekarang ni kat Parlimen kan. Jadi kurang menarik lah sikit ya. Nak tunggu 6 bulan bajet. Itu yang menarik sikit. Hashim Habib, kalau tak sihat tak live lah bro katanya. Ya. Betul juga tu, kalau tak sihat mungkin tak live. Daniel, apa planning PH nak lakukan? Planning sekarang ni di Parlimen lah. Sekarang ni masih lagi kita bersidang di Parlimen ya. Tapi bajet pada 6 hari bulan kalau ikut jadual lah. Tapi tak tahulah kalau selepas pada diubah masa, sekarang ni sampai pukul 1 dah kena stop. Dalam minggu ni sampai pukul 1 masa disingkatkan. Saya tak tahu sama ada 6 hari bulan tu jadual asalnya untuk pembentangan bajet berjalan ataupun ditangguhkan ataupun dilambatkan lagi. Ya, kita tahu jadual dia. Tapi saya rasa tetap juga 6 hari bulan untuk pembentangan bajet. Okey, Islam Indah Rajani, Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam. Azamain Adnan, tiba-tiba je terbaik ya. Terbaiklah ya. Mudah-mudahan terbaiklah kita semua. Sihat-sihat belaka hari ni. Zainal Abidin, Asrahwan, Rosli Amin ya. Member kita Rosli Amin, Abdul Aziz, Muhammad Asraf Jaafar, Abdul Razak Yusof, Lin Azrin, Muhammad Hasbullah Yunus, Hashim Habib, Ahmadin Rajak. Dah tak betul, minta maaf lah ya. Tak apa-apa nampak tulisan ni. Tak pakai mata. Nasir Muda, Assalamualaikum. Bertanya, Waalaikumsalam. Kerja maksimal 4 jam. Tolak masa nak punch card, masa nak macam-macam lagi lah tolak ni ya. Tinggal pukul 10 masuk Parlimen, habis pukul 1 kan. Lepas tu tidak semestinya pukul 10 terus jalan ya. Lepas tu bila dah berjalan, berbahas ataupun bercakap, ada speaker masuk mencelah beberapa minit pula kan. Memang masalah lah bila sampai pukul 1 ni, memang masalah lah kalau bersidang pukul 1 ditamatkan. Selalunya sampai lewat malam ya, sidangan Parlimen. Tapi pelik-pelik lah sekarang ni ya, semakin lama semakin pelik kita tengok kerajaan yang ada sekarang ni. Dulu masa mula-mula ambil alih, selepas merampas kuasa dulu, Parlimen lepas pada Titah Agong langsung tidak ada perbahasan ya. Terus stop macam tu.
Jadi banyak yang pelik-pelik lah ya. Sekarang ni Parlimen disingkatkan pula sampai pukul 1 minggu ni. Tapi tak tahulah minggu depan sampai pukul apa, masih belum diputuskan. Tapi dalam minggu ni katanya sampai hari Khamis Parlimen bersidang sampai pukul 1. Saya pun tak tahu tak tahulah macam mana nak bahas dalam Parlimen dalam masa 4 jam ya. Kenapa 4 jam ya? Sebab dikatakan Perdana Menteri kita pun boleh bekerja 4 jam. Kan? Dia ada sakit kan? Tahap 4. Kabarnya boleh bertugas 4 jam sahaja. Mungkin dia pandu pada tu, PM kita 4 jam, kita Parlimen pun 4 jam lah. Kan? Senang PM nak balik. Kemungkinan lah kan. Teruskan memberi info terkini. Tidak ada info terkini sekarang ni. Semuanya tertumpu di Parlimen. Kemuncaknya adalah pembentangan bajet. Kalau ikut ramai penyokong di akar umbi, mereka menyarankan agar bajet itu ditolak. Ya? Ditolak. Sebab apa? Sebab kita tidak mengiktiraf kerajaan yang ada ini sebagai kerajaan yang diberikan mandat oleh rakyat. Ya? Itu satu. Ya? Kerajaan yang menjadi kerajaan, satu-satunya kerajaan yang menjadi kerajaan tanpa mendapat mandat rakyat, iaitu tidak melalui pilihan raya. Ya? Itu satu sebablah mengapa kita perlu tolak bajet pada kali ini. Itu satu. Yang kedua, Perdana Menteri dah lah dapat kerajaan, tak dapat mandat rakyat. Perdana Menteri pula gagal membuktikan beliau mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen. Sampai hari ini beliau tidak dapat sebut berapakah sebenarnya sokongan yang beliau ada. Ya? Fakta depan mata kita, iaitu dalam sesi Parlimen yang lepas, apabila diadakan undian atas beberapa usul yang dikemukakan dalam Parlimen, kerajaan hanya memperolehi paling tinggi 111 undian. Ya, 2 kali undian dibuat, mereka hanya dapat 111 undian sahaja. Ya. Tak sampai separuh daripada kedudukan di dalam Parlimen. Ya, 112 pun ya, tak sampai. Mereka dapat 111. Bermakna 2 kali undian diadakan dalam Parlimen, Muhyiddin gagal buktikan dia mendapat sokongan, usahakan majoriti, sokongan sampai separuh pun ya, beliau gagal dapat. Kemudian ditambah pula ya, dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa jumlah ahli Parlimen yang menyokong beliau ke istana. Ya. Dan mengikut kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ada sokongan yang besar, jauh lebih besar daripada Muhyiddin. Ya. Dan beliau tidak berkata-kata sahaja, bahkan beliau bertindak, iaitu membawa apa yang beliau katakan sebagai dokumen sokongan yang beliau ada, dibawa ke Parlimen, ke istana. Kemudian apa tindakan Datuk Seri Ibrahim? Tindakannya hanya menunggu ya, maklum balas ataupun proses daripada pihak istana. Sebagaimana yang kita maklum, istana telah pun memulakan peringkat awalnya proses, tetapi dihentikan, ditangguhkan atas sebab COVID, ya, PKPB di Kuala Lumpur dan Selangor. Sampai dah hari ini tidak dengar lagi kabar berita sama ada proses itu diteruskan ataupun tidak. Jadi ramai yang cakap, ya, kalau kita tengok dalam media sosial, mereka kata Anwar ni sebut ramai sokong dia apa semua, tapi sekarang ni senyap, mana dia sokongan, mana sokongan. Ini yang tak tahu kan. Mereka-mereka tu tak tahu bahawa Anwar tidak ada keupayaan, tidak ada kuasanya untuk mengarahkan ataupun mendesak istana supaya meneruskan proses. Apa yang beliau lakukan adalah beliau bawa sokongan yang beliau kata beliau memiliki dan bawa kepada istana. Selepas itu terserahlah kepada istana. Ya. Sebab itu kita tengok ada surat yang bocor, ada SD yang bocor, sebagainya lah. Jadi kita tak tahulah siapa punya kerja kan. Tapi walau macam mana pun, selepas itu Datuk Seri Anwar
terus bertenang ya macam biasa ya. Yang kalut selepas pada Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Yang Tuan Agong, yang kalut itu kita tengok siapa dia? Muhyiddin, Azmin ya. Kemudian pimpinan-pimpinan UMNO 2-3 kali mesyuarat, kejap dekat nak mesyuarat kat Janda Baik Pahang tak jadi. Lepas tu mesyuarat kat Kuala Lumpur 2 kali ya. Perintah Nasional pun mesyuarat. Memang kelang kabut ya. Dalam keadaan mereka mengatakan mereka tak percaya kepada Datuk Seri Anwar punya sokongan. Mereka kata Datuk Seri Anwar ni auta ya, sembang je lebih kan. Sebagaimana Tun Dr. Mahathir kata Anwar ni banyak kali kata ada sokongan, tapi tak pernah betul ya, tidak pernah dibuktikan. Tapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan tindakan bawa ke istana saja, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim balik, tunggu keputusan istana, yang lain tu kelang kabut kan. Semuanya kelang kabut ya. Sekarang ni Muhyiddin sampai hampir-hampir nak meletakkan jawatan, adalah orang kiri kanan dia pujuk, menangis-nangis, jangan letak ya. Kabarnya menangis-nangis, merayu-rayu supaya Muhyiddin jangan letak jawatan. Puncanya letak jawatan tu kerana apa yang dicadangkan kepada istana ditolak oleh Yang Tuan Agong, iaitu untuk mengadakan darurat. Jadi beliau mungkin rasa malu ya, rasa seperti seolah-olah diaibkan ya, kerana tidak pernah berlaku lagi lah Perdana Menteri mencadangkan sesuatu perkara kepada Yang Tuan Agong ditolak ya. Dan inilah kali pertama sejarah dicipta oleh Muhyiddin. Muhyiddin ni memang banyak cipta sejarah lah sebenarnya ya. Banyak sangat sejarah yang dicipta di bawah Muhyiddin ni. Jadi bila ditolak untuk mengadakan darurat, beliau mungkin rasa malu ya, dan beliau rasa bukan sahaja rakyat menolaknya, bukan sahaja sebilangan besar ahli parlimen menolaknya, bahkan sampai ke istana pun dah tak nak dengar cakap dia kan. Maka dia pun nak letak jawatan. Tapi adalah ya orang kanan, kiri kanan yang menangis-nangis, memujuk-mujuk Muhyiddin jangan letak jawatan. Yang sebenarnya dia pujuk Muhyiddin untuk jangan letak jawatan bukan kerana dia sayang kepada Muhyiddin. Jangan kita ingat dia sayang kepada Muhyiddin. Yang sebenarnya dia takut kalau Muhyiddin letak jawatan, laluan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim tu lebih mudah. Sekarang ni laluan jadi sukar sebab Muhyiddin tak letak jawatan. Takkan nak tunggu sampai orang halau Yang Tuan Agong nak bagi tahu kan sudah tak jawatan. Tak mungkin kan. Jadi patutnya dia kena tak jawatan lah kalau dia ada maruah, dia ada moral. Sebab itulah yang Azmin ya, Hamzah ya, 2-3 orang memujuk Muhyiddin supaya jangan letak jawatan. Bukan kerana sayang kepada Muhyiddin ya. Masing-masing pun ada niat juga tu nak sayang Muhyiddin ni kan. Perangai Azmin siapa tak kenal kan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu lama bersama dengan dia, yang dididik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dibelai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang diberi tempat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Orang yang macam itu pun Azmin sanggup khianat. Muhyiddin berapa hari saja dia kenal Muhyiddin kan. Jadi tak pelik kalau dia pun satu hari nanti akan dikhianati oleh Azmin. Sebab itu Azmin sekarang berusaha agar kerajaan di bawah Muhyiddin ini tidak tumbang. Sekurang-kurangnya Muhyiddin jangan letak jawatan. Kalau Muhyiddin letak jawatan, peluang untuk Anwar itu lebih cerah, lebih mudah ya. Seperti mana Tun Dr. Mahathir letak jawatan, maka pengkhianat lebih mudah masuk. Sekarang ni yang masalahnya Anwar tak boleh pergi. Pertama sekali Muhyiddin tidak letak jawatan. Yang kedua, proses di istana itu tidak diteruskan ya, kerana PKP dan sebagainya ya. Tapi kalau PKP pun, kalau Muhyiddin letak jawatan, mahu tak mahu, Yang di-Pertuan Agong terpaksa juga membuat pelantikan atau pemilihan untuk Perdana Menteri kan. Ini yang dia tak mahu berlaku, yang ditakuti oleh Azmin dan 2-3 orang lagi kan yang ada masalah ni. Dia tahu apa akan berlaku sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ya. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukanlah orang yang pendendam seperti Tun Dr. Mahathir ya. Tetapi dia tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan kerana dendam peribadi,
Tetapi kalau kamu melakukan sesuatu perkara, melanggar undang-undang yang selama ini disembunyikan, yang selama ini diselamatkan, tetapi kalau saya jadi Perdana Menteri, ya, sekiranya kamu ada bukti, ya, sekiranya ada kes, maka kamu terpaksa melalui proses-proses seperti biasalah, ya, walaupun kamu ni ahli parlimen dan sebagainya. Jadi Azmi Ali tahu, ya, tentang prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Maka beliau amat bimbang sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri, ya, bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dendam pada beliau, tetapi beliau tahu beliau ada melakukan sesuatu perkara yang selama ini dilindungi. Daniel Daini Amal Aina. Panjangnya nama. Okey. Nak baca apa panjang, komen banyak sangat. Siapa lagi kawan kita di sini? Kamarul Roslan, Dabi Hamba, Fazil Ramli, Husin Al-Mala Al-Alam, Nordin Belang Tarong. Ini pendekar kita, ya, pendekar daripada Amanah. Welcome Nordin. Jabat Nayan Rohaili Harun Zamani Zaman. Azam pun ada, baru bangun tidur. Zamain Adnan Rosli Amin. Okey, Tun Ahmad, Tun Arman Rafi. Okey. Okey, itu ceritanya. Ya, perkembangan politik untuk sehari dua hari ini memang tidak begitu menarik sebab dianya berada dalam keadaan tidak ada perkara yang barulah sebab parlimen masih lagi bersidang, ya. Cuma pada 6 hari bulan apabila pembentangan bajet, kemudian di penghujungnya pengundian. Di sinilah, ya, kemungkinan ada satu perkara yang menarik akan berlaku, ya. Kita nak tengok sejauh mana, ya, kehebatan Parti Keramat UMNO ni, yang dikatakan Parti Keramat Orang Melayu yang berlogokan keris pendekarnya, yang satu ketika dahulu apabila persidangan UMNO ni, keris ini dicium macam hang tuah ni, ya, hebat, ya. Kita nak tengok setakat sejauh mana UMNO berani, ya, mengkotakan apa yang beliau janjikan kepada ahli-ahli UMNO, ya. Sebelum ini UMNO mengeluh, ya, kerana parti itu seperti dibuli oleh Parti Bersatu di bawah Muhyiddin, ya. Sampai ke hari ini pun Muhyiddin masih lagi tidak melantik jawatan timbalan Perdana Menteri, ya. Walaupun itu adalah di antara syarat yang UMNO berikan kepada Muhyiddin sekiranya ingin mendapatkan sokongan daripada parti UMNO, ya. Tapi kenapa pelantikan tidak dibuat? Kerana apa yang UMNO ingin calonkan sebagai timbalan Perdana Menteri itu kemungkinan besarnya tidak dipersetujui oleh Muhyiddin, ya. Muhyiddin mungkin ada orang yang beliau suka, ada orang yang beliau boleh yang beliau yakin untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi orang ini pula, ya, yang dipercayai oleh Muhyiddin ini ditolak oleh UMNO. Ini masalahnya, ya. UMNO nak letakkan calon tidak disukai oleh Muhyiddin. Muhyiddin pula nak letakkan calon timbalan Perdana Menteri daripada UMNO tidak pula dipersetujui oleh UMNO, ya. Ini masalah. Sepatutnya Muhyiddin tidak boleh campur tangan, ya. Hak untuk melantik timbalan Perdana Menteri itu memanglah hak seorang Perdana Menteri. Memang hak Perdana Menteri, dia boleh lantik sesiapa pun menjadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi apabila beliau mengatakan bahawa beliau akan beri jawatan timbalan Perdana Menteri itu kepada UMNO, seharusnya beliau serah kepada UMNO lah, ya, untuk meletakkan calonnya. Kalau UMNO nak letak presiden, UMNO lah calonnya. Kalau nak letak timbalan lah. Kalau letak naib presiden lah. Terpulang pada UMNO setelah UMNO bermesyuarat dalam majlis kerja tertinggi mereka, kan. Sebab tu UMNO bermesyuarat 2-3 kali, tak boleh kata putus, ya. Nak letak siapa sebagai timbalan Perdana Menteri? Nak letak nama Zahid, Muhyiddin awal-awal lagi bagi tahu dia tolak Zahid, ya, dia tolak Zaid Ahmadi sebagai calon. Atas sebab kes lah, katanya Zaid Ahmadi ada kes, kan. Tapi bagi UMNO pula, selagi Dato' Zaid Ahmadi ini tidak dibawa ke mahkamah dan disabitkan, bolehlah pilih
Apa masalahnya bagi Muhyiddin kalau nak bagi Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri, boleh buang saja kes, dia ada kuasa. Itu UMNO punya pendapat lah kan. Jadi ini masalahnya ya, saudara ya, bila ada parti kita, satu parti itu bila pemimpinnya ada masalah. Bila ada masalah, ini masalah dia. Kan? Cuba ZMD ni tidak ada masalah. Mungkin agak mudah ya untuk diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri, bahkan sebagai Perdana Menteri ya. Sepatutnya dalam kerajaan Perikatan Nasional ni selayaknya UMNO jadi Perdana Menteri, kerana dalam gabungan mereka UMNO adalah parti yang besar ya, parti yang besar daripada parti-parti yang lain. Tetapi nak buat macam mana, pasal UMNO pun menumpang ya. Kerana yang bekerja keras melakukan pengkhianatan itu adalah Muhyiddin ya, bersama dengan Azmin. UMNO cuma topang tui, dengan PAS topang tui kan, topang tuah je. Maknanya kalau Muhyiddin tak khianat, kalau Azmin dan Muhyiddin tak khianat dan dibantu juga oleh Tun, maka UMNO tidak boleh bersama berada dalam kerajaan sekarang. Jadi mereka menumpang. Bila dah menumpang, ikutlah adat orang menumpang kan. Tetapi bila dah menumpang, tak pula tak bolehlah sepatutnya Muhyiddin nak bully UMNO sedemikian rupa ya. Banyak janji yang dijanjikan kepada UMNO tetapi tidak ditunaikan, seperti mana janji di PRN Sabah ya. Ini melukakan hati UMNO ya, beberapa pemimpin UMNO. Sebab itu sampailah hari persidangan parlimen, Muhyiddin masih gagal lagi menamakan siapa Timbalan Perdana Menteri ya. Rupanya kerajaan Perikatan Nasional ni dah masuk 8 bulan ya. 8 bulan ya, Februari, hari ni dah bulan November ya. Timbalan Perdana Menteri pun mereka gagal nak lantik ya. Berbezalah daripada kita dalam Partai Harapan dulu ya. Selepas kita angkat sumpah jawatan Perdana Menteri, tidak apa lama lepas tu kita susun kabinet, semua cukup ya. Tak ramai pun, tak sampailah 70 seperti mana yang ada dalam kerajaan sekarang ya. Tapi cukup, dan kita meletakkan beberapa kementerian digabungkan untuk menjimatkan pembelanjaan wang rakyat, nak bayar gaji menteri-menteri dan sebagainya ya. Contohnya seperti menteri yang jaga alam sekitar dulu, Yeo Bee Yin, kementerian beliau pun dipecahkan kepada 3 sekarang ni ya. Dulu Yeo Bee Yin boleh jaga sains, teknologi sekali dengan alam sekitar dan sebagainya ya. Dia seorang je perempuan. Tapi bila Muhyiddin ambil alih, kementerian Yeo Bee Yin ni dipecah kepada 3 ya. Satu menteri Tuan Ben Toman, satu lagi KJ, satu lagi siapa, saya tak tahu lah ya. Saya tak ambil tahu pasal menteri ramai sangat dalam Perikatan Nasional ni, saya tak boleh nak hafal. Yang saya nampak Ismail Sabri ya, pasal hari-hari keluar kat TV. Yang lain tak ada buat kerja, tak ada dasar yang ditampilkan, jadi kita tak tahu, tak kenal kan. Menteri Alam Sekitar pun kita tahu pun sebab lawak jenaka yang selalu beliau buat lah ya. Selalu keluar dalam media statement-statementnya yang melucukan. Sebab itu kita kenal. Kalau tidak pun kita tak kenal juga Tuan Min Toman ni. Okey, Rajani Said, penyamun, pengkhianat, memang macam tu Cik Wan. Ada je tak kena. Okey. Arif Kadir Al-Khatami. Ini macam nama orang Syiah je ni. Siapa yang kantorkan Muhyiddin hari tu kalau bukan Wak Jahid? Ini masalahnya bila UMNO seperti mana yang saya sebut tadi, ya. UMNO jadi kerajaan sekarang ini hanya menumpang walaupun partinya yang terbesar, tetapi UMNO sedar bahawa beliau hanya menumpang, sama macam PAS lah, ya. Tapi PAS ni dia tak berbunyi, tak banyak cakap, ya. Dia ikut je. Macam UMNO ni ada jugalah berbunyi kan. Beberapa orang pimpinan dia yang membantah Muhyiddin, yang meletakkan syarat-syarat dan sebagainya. Tapi bagi PAS tidak ada masalah, dia tidak ada syarat, ya. PAS tidak pula meletakkan syarat. Saya boleh sokong Muhyiddin dengan syarat laksanakan hudud. Ini PAS tak letak syarat, ya. Sepatutnya PAS boleh letak syarat. Masih inilah PAS nak laksanakan hudud pun dalam keadaan Muhyiddin tengah tak ada sokongan. Dalam keadaan Muhyiddin memerlukan sokongan kuat. Sepatutnya inilah kesempatan yang digunakan oleh PAS, ya, untuk melaksanakan apa yang selama ni PAS duk sebut. Letaklah syarat. Kalau UMNO letak syarat nak sokong Muhyiddin,
kena beri jawatan timbalan Perdana Menteri. Kena beri jawatan menteri-menteri kanan ataupun menteri-menteri yang utama kepada UMNO. Lantik daripada kalangan pimpinan UMNO yang ada jawatan dalam parti, dilantik sebagai menteri dalam kabinet. Itu UMNO punya syarat untuk kepentingan parti UMNO. Tapi PAS diam. Apa syarat PAS? Sepatutnya masa ini lepas gunakan. Nak jadi kerajaan, memang PAS takkan boleh jadi kerajaan. Tapi kalau dah menumpang, gunakan waktu itu, ya, waktu ini dalam masa yang kerajaan Pakatan Nasional ni, walaupun kerajaan pintu belakang sekalipun, gunakan waktu ini untuk menekan Muhyiddin demi perjuangan parti PAS. Apa salahnya pada tak syarat? Muhyiddin kalau mahukan sokongan daripada PAS, salah satunya hendaklah laksanakan RUU 355 dengan dalam sisi parlimen kali ini. Oh, hebat kan? Kita boleh tabik dengan PAS. Ataupun kalau mahukan sokongan PAS, mesti laksanakan hudud. Kan? Kalau tak nak buat RUU 355, tak nak buat hudud, PAS akan menarik sokongan. Barulah kita respect dengan PAS. Tapi PAS langsung tak bunyi, tuan. Langsung tak berbunyi. Senyap. Teruk-teruk UMNO tu pun ada syarat dia berikan kepada Muhyiddin. Ya? Ada syarat diberikan kepada Muhyiddin. Tapi PAS ni dia tahu sebenarnya hudud ataupun RUU 355 ini hanyalah modal politik mereka. Seperti mana yang saya sebut dalam Facebook. Kalau saudara buka Facebook saya hari ini, panjang tu saya tulis tu. Nak suruh saya baca ke? Tahun 2018 lagi. Saya ambil satu, saya screenshot dekat Facebook ni. Ni Amar ni Amar. Tukang potong tangan sudah ada bagi kesalahan curi. Ni Muhammad Amar mengeluarkan kenyataan pada bulan Januari 2018. Masa tu dia pembangkang. 2018. Kita pun pembangkang masa tu. Tapi ni Amar kata apa? Tukang potong tangan sudah ada. Tukang potong tangan. Dia kerja dia nak potong tangan je, gaji tak nak potong. Ni kerja ni Amar ni. Kan? Dia pergi ke luar negara, pergi window shopping, tengok alat pemotong tangan. Itulah kerja dia. Bukan nak cari pelabur untuk nak bangun Kelantan. Nak cari alat potong tangan ni. Kerana lagi ramai tangan dipotong di Kelantan, maka akan majulah negeri Kelantan. Itu mungkin pendapat Nek Amar lah. Kan? Tahun 2018, dia punya statement. Ketika itu, dia memperjuangkan RUU 355. Ya. Masa itu kita dalam Pakatan Harapan tidak kata tolak dan tidak kata setuju sebab Pakatan Harapan ketika itu mengambil keputusan untuk mendengar dulu usul yang nak dibawa oleh Hadi Awang dalam parlimen. Ya, nak dengar dulu usul dia, apa yang dia nak pindah, kalau dia nak pindah apa yang dia nak masukkan sebagai ganti. Kita dengar dulu, ya. Sebab walaupun benda ni melibatkan hukum agama, tapi RUU 355 bukan hukum yang ditetapkan kaedah-kaedahnya, bukan ada dalam Quran. Ya. Dia ada kaedah-kaedah yang dalam Quran yang dah mutlak, yang tidak boleh dibahaskan. Tidak boleh dibahaskan. Tapi ada hukum-hukum yang boleh dibahaskan dari segi kaedah-kaedah dia. Seperti RUU 355 lah, ya. Denda berapa ribu, nak kena penjara berapa bulan, ini tak ada sebut dalam Quran. Ya? Jadi benda ini yang nak kita dengar dulu daripada Haji Hadi. Sebab itu Pakatan Harapan masa itu mengambil sikap tidak terus menyokong RUU 355. Ya? Kita nak dengar Haji Hadi bawa dulu dalam parlimen dan kita nak bahas. Tujuan perbahasan itu bukan untuk menentang RUU 355. Tujuan perbahasan itu adalah untuk memperbaiki sekiranya ada kelemahan di dalam RUU 355. Ya. Ini belum bentang lagi dah nak kafirkan orang. Ada orang PAS kata, masa bila pula PAS ni kafirkan orang? Dalam kes RUU 355. Kita boleh dengar dalam ucapan ataupun dalam kuliah seorang ustaz di Kepala Batas ke mana yang Kepala Pinang, ya. Dalam kuliah beliau ada dalam YouTube, ya. Beliau memberi amaran kepada Presiden Keadilan ketika itu, Datuk Seri Wan Azizah. Apa kata dia? Dia katanya, kawan, kalau kawan tak sokong RUU 355, nanti bila kawan mati, kita akan tanam kat jirat.
Itu kata seorang ustaz. Berjawatan yang di Pertua PAS. Di Pulau Pinang, tak salah dia. Ada lagi YouTube. Dia sebut apa? Kawan, kalau kawan tak sokong RU355, nanti kalau mati, kawan masuk jirat. Jadi orang PAS cakap lah, mana ada kita kapikan kawan. Dia ingat orang ni bodoh macam walaon. Dia ingat kita ni semua bodoh macam walaon, boleh dimain-mainkan dengan ayat-ayat sedemikian rupa. Ya. Bila kita mengatakan seorang itu mati masuk jirat, maksudnya apa? Ya? Ada ke orang Islam masuk jirat? Bila masuk jirat, dia bermakna kita mengkafirkan orang itu. Cuma kita tak katalah kawan, kalau kawan tak sokong, kawan akan jadi kafir. Tak kata macam tu. Ya? Tapi maksud ayat itu. Ya? Apabila kawan mati, kawan akan masuk jirat. Maksudnya apa? Kamu mengkafirkan dia lah. Kalau mati masuk jirat tu orang kafir. Ini yang PAS selalu berhukum dengan bermain dengan kata-kata. Sebab dia ingat orang lain ni sama macam walaon. Ya? Tak boleh nak fikir luar pada kotak. Tak boleh nak tafsir. Sebab itu amanah jihadi itu pun walaon tak boleh nak fikir. Ya? Kalau kita kata amanah jihadi ni adalah satu amanat yang mengkafirkan UMNO, lepas-lepas PAS kata apa? Bacalah amanah jihadi. Mana ada kata-kata UMNO kafir? Itu jawapan lebih PAS. Walaupun pun kata, oh betul. Kalau tengok amanah jadi, mana ada dia kata UMNO kafir? Tak ada sebut pun UMNO kafir. Saya nak bacakan kat tuan ya, amanah jadi ya. Kejap. Lihat dulu. Hujan tu kan. Kena cari dalam komputer ni, saya tak pandai nak ni. Okey. Saya nak tafsirkan. Tafsirkan tu. Bukan tafsirkan lah, nak bacakan kat tuan-tuan dia punya ayat. Ya. Mana dia? Saya dah simpan lagi tu hari ni. Sebab amanat ni saya lupa nak frame. Patutnya saya buat frame itu hari, alamat ni, amanat ni. Kan? Besarlah pahala juga kalau frame itu hari kan. Ya. Amanat Hadi Awang di Banggul Peradong. Tahun bila ni? Tahun 1981 ya. Dekat Banggul Peradong, Terengganu. Apa dia sebut? Saudara-saudara sekalian katanya, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Lawan UMNO ni bukan kerana nama UMNO, dia kata. Kita menentang BN bukan kerana nama dia BN. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah. Maksud dia tu siapa? Takkan DAP kot. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan penjajah. Dia tu takkan nak kata DAP ataupun MCA. Tentulah dia merujuk kepada UMNO. Sebab awal-awal lagi dia sebut nama UMNO. Ya, saya baca sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang BN bukan kerana nama dia BN. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah. Dia tu merujuk kepada UMNO. Mengekalkan penjajah, okey. Dan mengekalkan peraturan kafir, katanya. UMNO ni mengekalkan peraturan kafir. Mengekalkan peraturan jahiliah. Dia kata UMNO ini mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itu, kita menentang mereka. Oleh kerana itu, kita menentang mereka. Mereka itu siapa? UMNO lah, kan? Okey. Oleh kerana itulah, kita berjuang melawan mereka. Mereka itu siapa? UMNO lah. Takkan DAP pula, kan? Percayalah saudara, katanya. Percayalah saudara-saudara. Perjuangan kita adalah jihad. Perjuangan apa? Perjuangan menentang UMNO tadi ni adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Ucapan apa? Ucapan yang lawan UMNO lah ya. Makin hamun apa semua jihad lah tu. Ya. Derma kita adalah jihad. Tak ada Hati Milo itu pun jihad. Ya. Ucapan kita aja, derma kita adalah jihad. Dan kerana kita berjuang dengan puak-puak ini. Dan kerana kita berjuang dengan puak-puak ini. Maknanya berjuang melawan puak-puak ini. Puak-puak ini tu siapa? Takkan DAP kot.
Kan? Awak cerita. Tadi cerita pasal UMNO dengan BN. Kita berjuang dengan puak-puak UMNO dan BN ini. Kalau kita mati kerana berlawan ini, kalau kita mati kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Berlawan ini bermaksud yang dirujuk kepada berjuang lawan UMNO tadilah. Ia berjuang lawan BN kerana mengekalkan pelbagai penjajah, mengekalkan pelbagai kafir. Ya? Jadi berlawan dengan puak-puak ini tentulah merujuk kepada UMNO. Takkanlah tiba-tiba pula merujuk kepada DAP. Kan? Jadi kalau kita berjuang melawan puak-puak itu adalah jihad. Dan kalau kita mati kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Kita tidak payah masuk Yahudi, katanya. Tak payah masuk Yahudi. Kita tidak payah masuk Kristian. Kita tidak payah masuk Hindu. Kita tidak payah masuk Buddha. Tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Jadi dikaitkan dengan kisah UMNO ni tadi. Ya. Betul lah. Kalau kita kata politik dan agama itu terpisah, memanglah tak boleh. Memanglah akan melanggar akidah kita. Ya, kerana agama dan politik itu tidak boleh dipisahkan. Ya. Tetapi janganlah kaitkan dengan cerita UMNO dengan kisah memisahkan agama dan politik. Ya. Oleh kerana perbezaan pendapat, pendekatan dalam politik. Ya. Kamu nak kata UMNO memisahkan agama dan politik, tak kena bawa hujah dia. Apa hujah dia? Ya. Takkan kerana UMNO tidak bersetuju dengan hudud, maka kamu katakan dia menolak hukum Islam ataupun memisahkan politik dan agama. Ya. Ada pimpinan UMNO yang tolak. Tapi takkanlah kita nak hukum kesemua kerajaan menolak hudud. Kamu kena dengarlah jawapan daripada UMNO ketika itu. Samalah macam sekarang, samalah macam mereka menuduh PH menolak RU 355. Ya. Kita tak kata kita terbantah. Kita tak kata kita sokong. Kita kata bawa parlimen bahas. Takkan hukum seperti itu berat. Ini masalah dengan ompah ni. Okey, lepas kepada PAH lah kita sekarang cakap kan. Tapi tak apalah, sesekali cerita pasal PAH ni kan. Seronok juga. Pasal, yalah, macam mana saya sebut tadi lah kan. Sepatutnya, betul lah. Sepatutnya inilah kesempatan yang paling baik sekali untuk PAS mahu laksanakan apa yang mereka inginkan. Ya, dalam keadaan Muhyiddin begitu terdesak, ya, begitu memerlukan kepada sokongan. Kata orang tu, kalau kita orang dah lemah dalam sungai ni, ya, taik terapung pun dia akan capai. Ya, dah nyawa dah hujung ni kan. Mereka akan capai walaupun sehelai rambut. Jadi Muhyiddin ni dalam keadaan macam ni, dia akan capai, dia akan minta sokongan. Ya, tengok UMNO, dia nak bagi sokongan pada Muhyiddin, dia letak berapa banyak syarat. Bajet ini pun UMNO meletakkan syarat, ya, untuk nak sokong. Bajet ini pun UMNO letakkan syarat untuk sokong. PH pun meletakkan 6 perkara yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Sebelum PH mengambil keputusan menolak ataupun menyokong bajet. Jadi sepatutnya PAS pun ambillah kesempatan. Ya. Janganlah jadi macam lembu kekenyangan. Kan? Tak kisahlah siapa pun jadi Perdana Menteri, aku sokong. Kan? Kalau dulu Najib jadi Perdana Menteri, beliau pertahankan Najib atas dasar kerajaan Melayu. Ya. Jadi bila kita serang satu NDB, masa tu banyaklah helah PAS. Ya. Kita perlukan ada bukti, saksi lah sebagainya lah, macam lah. Ya, nak pertahankan Najib ketika itu. Bila kita sebut pasal penyelewengan tabung haji, ya, mereka kata, oh, tabung haji diuruskan dengan baik. Bila jumpa dengan pengurusan tabung haji, PAS kata tabung haji diuruskan dengan baik. Bila kita cerita pasal satu NDB, pemimpin PAS jumpa dengan Arul Kanda, dapat taklimat daripada Arul Kanda, iaitu orang yang terlibat dalam skandal satu NDB, beri taklimat kepada Lebay. Ya. PAS pun kata, oh, puas hati dengan penerangan Arul Kanda. Itu ketika zaman Najib. Bila Najib tumbang, naik Mahathir, ya, PAS juga memberi sokongan pada Tun Dr. Mahathir. Sampai dalam parlimen,
PAS menyatakan bahawa PAS akan menyokong Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga PRU ke-15. Tengok cara PAS bermain politik. Ya. Main politik dengan cara begitu mudah. Bermain politik dengan tidak mahu mengambil risiko, play safe, ya, makan kiri kanan. Siapa jadi menteri, dia sokong. Ya. Dengan tidak ada syarat dan sebagainya lah. Ya. Dia sokong Mahathir, dia bagi tahu dia akan sokong Mahathir. Kalau ada undi tak percaya kepada Mahathir dalam parlimen, dia akan sokong Mahathir sampai PRU 15. Akhirnya Muhyiddin dikhianati, jatuh, ya, dikhianati oleh Muhyiddin dan juga Azmin. Mana masa itu mana pergi sokongan PAS? Yang janji dengan Mahathir nak pertahankan Tun Dr. Mahathir. Sepatutnya bila Muhyiddin khianat, PAS tidak 18 ahli parlimen PAS ini sepatutnya menyuarakan sokongannya terus kepada Tun Dr. Mahathir, ataupun kalau tak mahu Pendapatan Harapan pun nyatakan tidak menyokong Muhyiddin, ataupun ambil keputusan untuk berkecuali. Saya tidak mahu bersekongkol dengan pengkhianat, kan? Saya nak sokong Tun Dr. Mahathir pun Tun Dr. Mahathir dah tak jawatan. Saya nak sokong Muhyiddin pengkhianat. Saya parti Islam, parti Islam mewarisi Nabi. Jangan main-main. Takkan saya nak bersekongkol dengan pengkhianat. Jadi saya ambil keputusan untuk berkecuali dan saya PAS berpendirian bahawa parlimen hendak dibubarkan. Ini baru kita respect parti Islam. Kan? Tetapi tidak, saudara, bila berdepan dengan jawatan, berdepan dengan kedudukan, ya, apatah lagi tak pernah jadi kerajaan, kan? Habis segala prinsip, hukum hakam habis dilanggar. Ya. Bila kita kata PAS ini pengkhianat, ya, PAS ini bersubhat dengan pengkhianat, maka dia berikan dalil kita tidak khianat Tun Dr. Mahathir yang letak jawatan. Itu jawapan dia lah. Ya, sebenarnya Tun Dr. Mahathir letak jawatan bukan menjadi alasan untuk kamu menjadi sebahagian daripada pengkhianat. Takkanlah kedai itu tak dikunci pintu kedai, ya, tokoh kedai lupa nak kunci, tinggal kunci pintu terdedah, menjadi alasan untuk kamu mencuri barang dalam kedai. Itu bukan alasan. Ya. Kamu tak boleh kata, oh saya curi barang dalam kedai sebab tokoh kedai tak kunci pintu. Itu bukan alasan. Kalau kamu jujur, kalau kamu pegang pada hukum, kamu tidak akan bertindak sedemikian. Ya. Kamu mestilah ingat balik peristiwa bagaimana PAS telah dikhianati di Perak tahun 2009. Kerajaan Wabi Nizar tumbang di Perak ketika itu. Sepatutnya ini menjadi pengejaran dan ingatan kepada PAS bahawa betapa perit, ya, dan pahitnya, ya, apabila kita dikhianati. Saya masih ingat lagi peristiwa di Perak, ya, bagaimana PAS baru itu marah, macam-macam hukum fatwa keluar ketika itu, ya. Jawatan Menteri Besar Gaji Haram, Exco, Wakil Rakyat Gaji Haram kerana rampas Perak, tidak mendapat mandat rakyat. Maka 2-3 orang lebay ni pun berguling-guling depan istana untuk menghalang angkat sumpah Zamri, ya. Berguling depan istana, menghalang Sultan Perak nak pergi istana nak upacara angkat sumpah. Kalau kena langgar kat kereta, masih syahid lah dia anggap tu, kan. Sebab pertahan dengan kerajaan Wabi Nizar yang dikhianati oleh 3 orang adun. 2 daripada PKAT, 1 daripada AP. Ya, pengkhianat. Ya. Pengkhianat ini pergi kepada Najib lah. Ya. Pengkhianat ini dia lompat pergi kepada Barisan Nasional. Sebab itu kerajaan Perak tumbang. Kerajaan bawah Wabi Nizar tumbang. Di Perak ketika itu, DAP mempunyai kursi yang banyak bersama dengan PKAT. Tetapi timbang rasa perbincangan dibuat, diberi kepada PAS jadi Menteri Besar. Di Perak, DAP pun boleh beri ruang kepada Wabi Nizar jadi Menteri Besar di Perak. PKAT pun boleh bagi ruang, sedangkan PKAT dengan DAP adalah kursi DUN yang lebih banyak daripada PAS di Perak. Tapi kita bagi kepada Wabi Nizar. Kemudian dikhianati. Yang mengkhianat tu pula pergi kepada Najib. Akhirnya PAS sekarang ni bersama dengan kumpulan tu. Kan, kumpulan yang pernah jatuh kerajaan dia di Perak. Dan bermusuh dengan DAP. Kerajaan yang pernah memberikan kerusi Menteri Besar di Perak. DAP juga adalah di antara orang yang paling kuat membantah tindakan darurat dilakukan di Kelantan. Ini diakui sendiri oleh Haji Hadi dalam ucapannya. Tuan-tuan boleh buka ucapan.
di mana Haji Hadi ketika itu memuji DAP. Ya, ketika kerajaan Kelantan dikhianati oleh UMNO dengan mengadakan darurat untuk merampas kerajaan PAS di Kelantan, diadakan darurat, pemimpin DAP dalam parlimen yang paling lantang menentang cara UMNO untuk merampas kerajaan di Kelantan. Ini amat dihargai oleh Haji Hadi ketika itulah, ya, ketika Haji Hadi dalam keadaan fikirannya normal, ya, boleh menerima DAP sebagai sahabat, ya. Puji habis DAP, ya. Puji habis DAP ketika itu. Sekarang ini DAP lah musuhnya paling kuat. Dah jadi kerajaan pun tanpa DAP dan kerajaan Perikatan Nasional pun tak boleh buat apa juga. Dulu mereka kata RUU tak boleh nak buat, tak boleh nak bawa, DAP kacau. DAP kacau. Sekarang ni kamu berada dalam kerajaan Perikatan Nasional yang kamu kata kerajaan Melayu, Islam, ya, tanpa DAP, kamu tak boleh nak buat juga RUU 355. Hudud jangan ceritalah, hudud sekarang tak tahu ke mana dia simpan. Ya. Tunggulah dia jadi pembangkang balik semula nanti. Dia jadi pembangkang balik semula, dia akan main balik isu hudud ni. Dia akan main balik isu RUU 355 ni. Sekarang ni dia simpan dulu. Kan? Sekarang ni kita sibuk nak cek jawatan ni, nak cek JLC, nak pegang jawatan yang jadi Yadim pun macam tu lah. Duduk kat Yadim ni kerja dia buat live Facebook, Yadim apa semua. Dalam live Yadim pun tak cerita dah pasal RUU 35 ni. Tak cerita dah pasal hudud semua. Ha. Kalau dulu dalam ceramah-ceramah ni, kalau tidak ada RUU 35 bukan PAS nama dia. Kalau tidak ada cerita hudud bukan PAS nama dia. Dulu. Namanya ceramah pun hudud. Ha. Siapa yang tak menentang, siapa yang menentang hukum hudud kafir. Ini hukum Allah. Hukum ini adil. Orang kafir yang buat salah, dia tidak akan terlibat dengan hudud, yang terlibat dengan hudud hanya orang Islam. Ini semua orang tahu. Benda dalam Quran, satu dunia tahu. Sama aja hukum dalam Quran yang Tuhan turunkan, semua orang tahu. Tapi bila kamu yang nak laksanakan, itu orang petikai. Kamu sekarang cerita pasal hudud, kamu cerita pasal RUU tentang keadilan Islam. Belum laksana hudud pun lagi, baru dalam undang-undang SOP COVID pun, kamu dah tak berlaku adil. Kamu sendiri langgar undang-undang. Kamu tak mengaku. Kemudian bila tak mengaku, bayar pula denda. Tak mengaku, kamu buat kesalahan, langgar undang SOP COVID. Tapi kamu bayar juga denda. Siap bagi derma kononnya 4 bulan gaji. Bawa mahkamah, tak boleh bawa mahkamah. Kan? Teknikal, alasan teknikal. Tidak ada borang 14 lah, borang apalah kan. Tapi kalau kita tengok orang awam, tak sibuk dengan borang-borang 14. Masuk penjara juga. Kan? Tapi menteri lebay ni, lepas mahkamah. Bayar denda RM1,000. Sampai sekarang tak ada masalah. Kan? Jadi orang tengok ketidakadilan itu berlaku di peringkat menteri dan dia peringkat rakyat bawahan. Menteri pula ni, menteri yang duk cerita pasal hudud ni. Duk cerita pasal undang Islam dan sebagainya. Ya? Jadi macam mana orang bukan Islam nak percaya kepada hukum yang kamu katakan hudud, yang kamu laksanakan. Hukum yang bukan hudud pun, kamu tidak boleh tunjukkan keadilan. Kan? Jadi sini yang akan menunjukkan Islam dirosakkan, ya, oleh pemimpin seperti macam ni. Ya? Bukan orang yang sebenarnya, ya, yang tidak ikhlas, keikhlasannya untuk melaksanakan hudud itu tidak ada sebenarnya. Semuanya untuk kepentingan politik. Semuanya modal politik. Ya? Macam kita dalam kerjaan PH pemerintah dulu. Apa yang PAS tak sebut tentang agama, semua dia sebut. Ya? Kematian arwah Hadib, ya, dijadikan satu isu agama, macam-macam lah. Berdemo semacam, ini Hadib, PH ni nak lindungi kes Hadib, nak lindungi orang India, DAP nak lindungi orang India, kes Hadib telah selesai. Suatu kita jadi kerajaan. Bila mereka jadi kerajaan, apa jadi kes Hadib? Ya? Sebut pun tidak. Selesai kes Hadib, tak boleh selesai. Masa kita jadi PH dulu, macam-macam. Ya? Baru seorang je pemandu mabuk, langgar orang. Kecoh. PH mentah, ini mabuk, kerjaan PH ni macam mabuk. Bila mereka mentah tak sampai berbulan. Ya? Bukan setakat mabuk, berapa orang dah mati lah, langgar orang mabuk. Apa mereka komen? Tak komen pun. Ya? Tak berdemo pun. Ya? Apa mereka buat? Tak komen pun. Tak berdemo pun. Memperketatkan undang mabuk itu telah pun dibawa oleh kerajaan PH lagi untuk menambah denda
penjara kepada benda mabuk ini PH yang buat. Selepas pada kejadian mabuk berlaku, ya, peristiwa orang mandu mabuk ni, Anthony Locke yang usulkan undang-undang ini. Kamu semua laksanakan saja. Bukan kamu yang buat. Ya. Kemudian banyak kes berlaku. Ya. Tapi kita di peringkat bawah, kita dalam Patah Harapan tak nak jadi isu benda ni. Kita tak main isu. Berapa banyak kes pemandu mabuk sekarang. Tapi kita orang tak main dalam media sosial sebab kita kata mabuk ini, tabiat mabuk, pemandu mabuk ini bukan isu politik. Bukan pemandu mabuk ini hanya untuk orang kafir. Orang Melayu pun ramai mabuk. Yang main judi, orang Melayu pun ramai berjudi. Di Kelantan, kedai judi tak ada. Betul lah kedai judi tak ada. Tapi orang judi Kelantan ada tak? Ada. Walaupun tak ada kedai judi, tapi ada orang judi. Tak ada kedai, dia berjudi dalam kelapa sawit, dalam kebun getah. Ya, belaga ayam pun dia berjudi. Kan? Jadi tak bolehlah kita jadikan satu isu politik, perkauman dan sebagainya. Tapi PAS, dia tak ada modal. Nak cerita pasal ekonomi, dia tak tahu. Nak cerita pasal panjang lebar tentang satu NDB, dia tak tahu. Nak cerita pasal skandal tabung haji semua, dia tak tahu. Kan? Jadi dia cari apa yang mudah. Oh, tengok orang tu langgar bawa motor, langgar pokok, langgar orang sebab mabuk, ini isu. Besok pagi bawa orang berdemo. Kan? Ini kerja PAS, kerja mudah. Sebab tu bila lantik menteri, tidak ada kualiti. Lantik orang PAS jadi menteri undang-undang. Apa kualiti dah? Ya, parlimen sekarang bersidang. Menteri yang jaga undang-undang adalah menteri bertanggungjawab terhadap parlimen. Tengok dia mengurus parlimen. Kan? Apa hebatnya? Menteri luar. Apa dasar dia? Dasar menteri luar sekarang ni. Nak bandingkan dengan Yeo Beijing. Kalau kita tengok Yeo Beijing tu, Cina kafe. Orang bukan Islam. Cina. Ya? Cina. Yang bukan Islam. Tetapi dia laksanakan kerja dia macam mana? Dia laksanakan tugas dia macam mana? Dalam keadaan berlaku pertama sekali cabaran bagi dia adalah berlakunya pertumbuhan kimia di Johor. Padahal beliau baru saja berkahwin. Beliau tinggalkan, tidak ada bulan madu, terus pergi ke Johor, duduk di sana untuk menangani isu kimia. Itu cara dia bekerja. Dia tidak main politik, tumpu terus pada kerja. Baru kahwin, ya. Suami pun, tengok isteri dah tak ada di rumah, bekerja banyak outstation, tidak berada di pejabat. Ya. Banyak lagi bawah menteri-menteri kita yang waktu sebelum jatuh, ya, dalam keadaan jatuh kerajaan pun, menteri ada yang tugas kat luar negara pun lagi, tengah bertugas di luar negara sana, jalankan tugas. Ya, tahu-tahu kerajaan tumbang. Ya. Ini dah kualiti beberapa orang menteri kita. Tapi yang ada sekarang ni, ya, dulu Yeo Beijing boleh jaga 3 kementerian yang ada sekarang ni. Yeo Beijing seorang dia boleh jaga. Tapi sekarang ni pecah 3 pun tak boleh nak buat. Apa Khairy Jamaluddin yang kita dengar dari mulut Khairy Jamaluddin tentang kementerian dia? Dasar ke pembaharuan? Tak ada. Termin Toman cerita pasal Amos Sangking. Orang tanya dalam sekitar, dia cerita pasal Amos Sangking. Bila orang cerita pasal COVID, dia kata COVID ada dalam temetong air. Ini apa level? Apa level? Tak macam-macam lah. Nak cerita pasal PAS ni banyak. Kadang-kadang kita nak ketawa. Kan? Tapi kalau baru-baru ni dia kata ucapan Haji Hadi di Parlimen, ucapan umpama bagaikan ucapan kuliah universiti. Bualan on memuji ucapan Haji Hadi sebagai ucapan dalam kuliah universiti, kata dah. Yalah, walau orang kalau tahu walau yang nak puji, siapa nak puji kan? Ya sebenarnya dia tak tahu nak beza, ya. Kita bukan memerlukan kuliah dalam parlimen, ya. Kalau nak kita nak perlu orang berkuliah dalam parlimen, lebih baik cari orang parlimen yang pensyarah-pensyarah dulu jadi ahli parlimen. Mereka pandai beri kuliah. Dalam parlimen bukan tempat untuk memberi kuliah. Dalam parlimen tempat untuk mengeluarkan idea, kritikan, pandangan, ya, tentang dasar-dasar kerajaan. Macam Haji Hadi, sepatutnya dia sebagai duta khas di Timor, betul? Timor kan? Di dunia negara Timor sana, duta khas. Patutnya dalam parlimen dia ceritalah pasal tentang dasar-dasar luar kita. Ya. Tapi dia ulas, kalau kita tengok dalam Facebook dia pun, ya, Facebook resmi, apa yang berlaku di negara pun saya tengok dia tak ulas. Sebagai duta khas di Timor, peperangan di negara Arab sana dia tak ulas. Ya, orang lain pula yang ulas. Kan?
Tak ada kenyataan yang nampak macam level sebagai duta khas Perdana Menteri, tak ada. Kalau kita buka Facebook, dia cerita pasal promote buku dia. Buku tafsir ni lah, kitab ni dia promote kan. Yalah, bukan kita nak kata tak boleh promote lah, tapi kamu dibayar gaji oleh rakyat. Ya, tunjukkanlah kerja. Tunjukkanlah apa yang rakyat nak tahu, apa yang kamu buat untuk negara. Ini datang ke parlimen cerita macam kuliah-kuliah. Ini bukan nak beri kuliah. Kat Masjid Rusila tak apalah kamu nak bagi kuliah kan. Tak, kamu cakap apa pun orang angguk. Tapi di parlimen kamu kena bagi idea tentang COVID. Cuba tanya jadi tentang COVID. Saya takut nanti kamu tanya lain, dia jawab lain. Ini masalah dia kan. Itu cerita dia. Rajani Said, parlimen 4 jam pula diperkenalkan. Lantak pilah. Okey. Rosham Nor, menteri sekarang makan gaji buta. Makan gaji buta 4 jam pun dapat gaji penuh. Apa susahnya 4 jam kan? Kalau kita kerja dengan orang, kan? Kalau kita kerja dengan orang 4 jam potong gaji. Kan? 4 jam bekerja. Tolak tidur sikit kan. Tolak isap vape. Isap vape pergi dengan parlimen berapa jam nak kerja. Kan? Tolak dulu minum teh dulu kat kantin, berapa jam nak kerja? Gaji penuh, allowance penuh. Tidak masalah, tapi kalau kita betul-betul laksanakan tugas, orang tak petikaikan tentang allowance atau gaji yang kamu terima. Ya. Masalahnya, menteri banyak. Timbalan menteri banyak, sampai 70. Tapi apa yang berlaku pada negara sekarang ni bukan bertambah baik, tapi bertambah teruk. Bertambah teruk. Nak serah jawatan, tak nak serah. Dah tak ada sokongan. Masih lagi nak pegang jawatan. Dan sebenarnya Muhyiddin ni, dia nak letak jawatan, dia rasa malu. Sebab dia akan mencipta lagi sejarah. Dah banyak dah dia cipta sejarah sebenarnya. Tapi dia tak nak dicipta lagi sejarah bahawa Perdana Menteri yang paling singkat menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Ya, tercatat dalam rekod Perdana Menteri yang paling singkat, 7-8 bulan menjadi Perdana Menteri. Ya, ibarat orang mengandung belum lahir lagi dah gugur. Macam tu lah. Sebab tu dia cuba pertahan. Kan? Masalahnya rakyat yang menanggung. Dia nak pertahan kuasa dia. Pengampu kiri kanan duk pujuk dia jangan berhenti. Sebab pengampu ni bukan sayang kat dia. Pengampu ni tak mahu kerajaan ni jatuh. Apabila kerajaan jatuh, kerajaan baru ambil alih, kena pula Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, penyakit lah kan. Dia dapat bayangkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Sebab itu, walau macam mana pun dipujuk Muhyiddin, jangan letak. Ya? Walaupun tak ada sokongan, jangan letak. Kita tunggu parlimen. Kita offer dengan UMNO, dia nak apa sekarang ni? Nak jawatan Perdana Menteri, kita bagi tak apa, kita bagi. Kan? Tapi jangan Zahid lah. Jangan Zahid lah. Nak bagi. Kalau bukan Zahid, nak bagi siapa? Nak bagi Timbalan Presiden. Timbalan Presiden UMNO adalah Mak Hassan. Mak Hassan ni bukan ahli parlimen. Ya, dia adun. Dia Timbalan Presiden UMNO. Dia bukan ahli parlimen, dia adun. Boleh jadi Timbalan Menteri kena lantik senator. Ya, lantik senator, kemudian barulah jadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi tidak pernah berlaku dalam Malaysia. Jawatan Perdana Menteri, jawatan yang penting. Timbalan Perdana Menteri, jawatan nombor 2 penting. Takkan nak ambil senator. Kena fikirlah juga kan. Takkanlah taraf senator berada di jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kemudian masalahnya dia nak masuk dalam parlimen. Dia senator. Nak masuk Dewan Rakyat tak boleh. Dia hanya Dewan Negara. Jadi ini masalah dia. Kalau Presiden tak boleh, Timbalan tak boleh, yang ada pada UMNO mungkinlah naik Presiden lah. Siapa dia? Saya pun tahu naik Presiden UMNO. Ada orang sebut nama Syed Sabri lah semua kan. Kemungkinan di antara calon yang dipersetujui untuk jadi Timbalan Perdana Menteri kan. Tapi ada juga orang UMNO yang tak setuju. Sebab Syed Sabri ni orang yang dikatakan orang pengikut Muhyiddin. Sebab dah lantik menjadi menteri, terpaksa angguk lah dengan Muhyiddin. Kalau ikut Muhyiddin, dia suka kepada Hishamuddin. Azmin pun suka Hishamuddin lah kan. Dia dengan Hishamuddin pun kawan lain. Kalau aku tak dapat jadi Timbalan Perdana Menteri pun kata Azmin, kalau bagi Hisham pun sama jugalah kan. Boleh share lah dia kata kan. Jadi memang Muhyiddin mahu kalau boleh Hishamuddin. Tapi Hishamuddin ni ditolak total oleh UMNO. Ya? UMNO takkan terima Hishamuddin sebagai Timbalan Perdana Menteri walaupun Hishamuddin ahli UMNO. Sebab Hishamuddin tidak ada apa-apa jawatan di dalam UMNO.
Ya, beliau cuma ahli biasa dan kemudian ahli parlimen. Ya. Baru ini saja saya dengar yang dilantik sebagai apa? Setiausaha ke Bendahari saya tanya. Setiausaha baru diletak di dalam kepimpinan. Itu pun jawatan lantikan, bukan melalui pemilihan atau pertandingan. Kerana Syamsuddin tidak masuk dalam pemilihan dalam UMNO. Jadi kalau letak nama Syamsuddin bermakna maruah UMNO tambah teruk lah. Kerana orang yang macam ni tidak ada jawatan, tidak dipilih oleh ahli, tidak dipilih oleh perwakilan, tiba-tiba memegang jawatan nombor 2 penting dalam negara. Inilah dilema kemelut yang Muhyiddin terpaksa hadapi sekarang ini. Ya. Siapa yang dia nak, tak boleh kerana parti UMNO tak mau terima. Yang UMNO tawarkan, Muhyiddin pula tidak boleh terima. Jadi inilah orang kata tidak ada petunjuk, ya, hidayah, ya, pemikiran jadi sempit. Sebab apa? Sebab kamu mendapat kerajaan ini dengan cara khianat, dengan cara haram, ya, cara tindakan yang tidak demokrat langsung. Ada orang kata ini bukan kerajaan khianat, ini kerajaan yang agung yang beri Muhyiddin kat sumpah. Kita tak bolehlah berlindung belakang agung. Kalau kita melakukan kesalahan, kadang kita nak tuduh agung tak boleh. Ya, agung tidak campur tangan dalam strategi politik kamu. Muslihat politik kamu itu di luar pengetahuan ataupun di luar bidang kuasa agung. Dia melaksanakan apa yang berada di depan kamu bawa sokongan. Sama ada betul tak betul, itu lain cerita. Agung yakin kamu bawa ni betul, dia angkat sumpah. Cara kamu mendapatkan sokongan, cara kamu strategi kamu nak khianat kawan-kawan, ini bukan boleh dipersalahkan kepada kebawah tuanku. Ya? Jadi jangan sebab kita lakukan satu benda yang tak betul, kita nak lepaskan kepada orang lain nak bertanggungjawab. Ini satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Bukan anak jantan lah, ya. Berani buat, tak berani nak jawab, tak berani nak tanggung. Jadi contohnya macam main bola lah. Ya. Kita main bola, dua pasukan main bola. Ya. Perlawanan yang sengit. Tiba-tiba ada defend atau penjaga gol kita berpaling tadah. Ya. Sengaja lepaskan bola masuk. Kan? Sengaja lepaskan bola masuk. Cannot. Kerana dibayar mungkin. Sengaja lepaskan bola masuk. Ya. Pada anggapan saudara, pengadil iktiraf ke tidak buat jaringan tu? Pengadil di tengah padang. Ya. Pengadil kena iktiraf. Walaupun pengadil tahu bahawa sepatutnya bola itu boleh diselamatkan, ya, walaupun pengadil tahu bahawa tindakan bola masuk ke gawang sendiri itu adalah tindakan sengaja dibuat oleh pemain pertahanan ke atau penjaga gol sendiri, pengadil tahu, tapi pengadil terpaksa melaksanakan tugas di atas padang. Dan pengadil tiup whistle dan mengiktiraf jaringan. Cuma penonton tahulah. Penonton akan makin hamun lah. Kan? Tapi tak bolehlah pemain kata, oh kita kalah sebab pengadil lah. Tak boleh salahkan pengadil. Ha? Kamu yang belot, kamu yang khianat, kamu yang telah menerima bayaran, kamu yang diupah, khianat ke tim pasukan sendiri. Kenapa nak salahkan pengadil? Pengadil walaupun dia tahu apa, dia jalankan sanakan tugas, dia tidak boleh kata, oh kamu ni jaringan tak boleh kira sebab kamu ni mungkin dibayar. Pengadil tak boleh kata macam tu. Dia kena iktiraf jaringan. Ya? Ini contoh yang saya bagi. Ya? Sebab itulah Muhyiddin, Azmin dan kumpulan-kumpulannya tidak boleh menghalalkan tindakan khianat ini dan lepaskan kepada Yang di-Pertuan Agong, yang telah memperkenankan Muhyiddin angkat sumpah. Okey. Agong jangan dilibatkan dalam strategi politik, helah politik kamu, jangan nak libatkan ke bawah duli tuanku, kan. Khalid Ali. Ini nama pemain bola ni. Rasham Nor dulu Jidin nak istiarakan harta. Sampai sekarang pun tak ada. Nampak sangat seorang munafik katanya. Sebab jadi kerajaan secara ikut pintu belakang. Okey, Luqman Bakar kata Haji ni teringin nak jadi Perdana Menteri. Ya ke? Boleh jadi Perdana Menteri ke? Siapa pernah dengar Haji Hadi cakap bahasa Inggeris? Saya tak kata dia tak boleh cakap. Tapi saya tak pernah dengar lagi Haji Hadi ni bercakap dalam bahasa Inggeris. Ya. Bahasa Arab... Bahasa Arab okey lah. Ya. Bahasa Arab ni ramai yang boleh. Datuk Mujahid Yusof, ya, daripada Amanah boleh cakap Arab. Datuk Zulkifli, Menteri Kesihatan, boleh cakap Arab. Ya. Datuk Zulkifli, daripada Amanah. Mazli Malik, boleh cakap Arab. Kan? Mahas Nasir Baba, Muza juga bersama kita ni. Kamal Azrul, salam katanya. Salam.
Okey, Muhammad Saleh dan Hanifah PAS sesat di hujung-hujung usia. Okey ya. Tapi susahlah kita nak kata dia, saya tak katalah PAS ni sesat akidah, tapi dari segi landasan politik ya, prinsip perjuangannya memang jelaslah sesat ya. Jauh dari ya, main dua kolam masalah juga. Mufakat nasional pun dia nak bersama kan, Barisan Nasional pun dia nak join, dengan Perikatan Nasional pun dia nak join kan. Ini masalah PAS, main dua kolam kan. Ini yang kadang orang UMNO pun marah juga dengan PAS ni kan. Bila UMNO buat keputusan nak tolak, PAS lah nak bersama. Ini masalah. Mufakat Nasional dia nak bersama dengan UMNO. Itu yang kata almarhum Tok Guru Aziz. Dia tak mahu PAS ni umpama satu kaki di satu perahu yang lain, satu kaki di satu perahu yang lain. Ya, dua kaki ni, satu kaki perahu sini, satu kaki lagi perahu sini. Jadi bila perahu tu pergi ke utara, satu ni pergi ke selatan, PAS terkangkang lah tengah-tengah. Kan? Patutnya PAS kena istiqamah oleh satu pendirian. Di manakah pihak yang sepatut PAS kena bersama? Ya. Sebab itu patutnya dalam parti PAS ni sepatutnya dia ada dah bentuk majlis syura ya, daripada ulama-ulama dan sebagainya. Sepatutnya apa pun rujuk bincang secara betul lah ya, dalam majlis syura ya, apa keputusan nak perlu dibuat ya. Apabila Muhyiddin Azmin khianat, berlaku pengkhianatan, majlis syura akan bersidang sama ada kita nak sokong Muhyiddin yang khianat ataupun kita nak minta supaya dibuat parlimen, ataupun kita menyokong balik kepada parti Pertahanan Harapan kerana itulah parti yang diberi mandat oleh rakyat. Majlis syura bincanglah dari segi agama macam mana nak ambil keputusan kan. Bukan kerana keputusan agama pandang-pandang oh kita kena sokong Muhyiddin sebab Muhyiddin ni Melayu, sebab Islam dan DAP tak ada. Itu bukan keputusan agama. Itu bukan keputusan agama, itu keputusan politik, kepentingan politik. Ya. Kalau kamu nak dasarkan kepentingan agama, apa yang masalahnya dengan DAP? Kamu kena sebutlah ya. DAP ni apa dia? Merosakkan Islam sangat ke DAP? Apa yang berlaku di Pulau Pinang ya? Sekarang ni heboh dah pasal tak boleh azan lah, tak boleh apa, tak boleh guna pemisah suara dan sebagainya kan. Ini satu perkara yang pelik juga dalam PAS ni kan. Nah, itu bukan isu baru, lama dulu pun isu ya, tak boleh azan, tak boleh guna pemisah suara dan sebagainya, buat dapat polis dan sebagainya. Itulah kerja lebay ni. Bila dia tak boleh nak cerita pasal ekonomi dan sebagainya, dia carilah isu-isu yang macam tu, yang mudah untuk menaikkan sentimen orang kan. Daripada awang, PAS gadai maruah dan prinsip demi kuasa dan jawatan. PAS parti tidak berpendirian lagi, rakyat yang cerdik patutlah tinggalkan PAS. Sehari kata perjuangan parti lebay semakin sesat di bawah kepimpinan Lebih Hadi. Ya. Tapi memang betul dalam selepas pada PAS dipimpin oleh Haji Hadi ya, maka kita lihatlah ya, apa yang Haji Hadi nak selama ini memang tercapai lah ya. Pasal dia pernah tahun 2008 ya, PAS pernah sendiri di bawah Haji Hadi untuk nak cuba jadikan kajian paduan, untuk nak bersama dengan UMNO, berunding dengan Pak Lah dan sebagainya ya. Di atas usaha Haji Hadi, tapi gagal ketika itu kerana almarhum Tok Guru Aziz masih ada ya, masih lagi mempertahankan Perkataan Rakyat. Sebab itu kerja perpaduan yang cuba dibawa oleh Haji Hadi tahun 2008 itu gagal ya. Di mana perundingan berjalan, termasuk YB Khalid Samad di antara salah seorang ya, yang berunding ketika itu bersama Ustaz Nasruddin Mak Esa sebagai timbalan Presiden PAS, orang kuat Haji Hadi ya, nak cuba berunding dengan Pak Lah, tapi tidak jadilah ya, untuk nak bersatu dengan UMNO ni ya, dibantah keras oleh YB Khalid Samad dan juga dibantah keras oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz, sehingga ke satu peringkat almarhum Tok Guru Ni Aziz begitu marah sekali dengan tindakan Haji Hadi ya. Sampaikan ada berita mengatakan Tok Guru Ni Aziz sanggup nak cadangkan adakan muktamar khas ya, untuk nak pecat Haji Hadi. Itu yang dikabarkan dari kalangan orang-orang PAS ya, punya marahnya almarhum Tok Guru Ni Aziz, sehingga beliau katakan sekiranya sesiapa yang nak bersama dengan UMNO, dia akan ludah muka orang tu. Tetapi yalah, bila
bila almarhum ya telah kembali ke rahmatullah, ini peluang terbukalah untuk Haji Hadi untuk mencari UMNO semula ya. Jadi bagai apa ni bagai pucuk cerita ulang mendatang, gitulah kan. Tak sampai beberapa bulan selepas penembigan almarhum Tun Guna Aziz, maka berlakulah perpecahan dalam Pakatan Rakyat ya. Dia carikan alasan bagaimana cara nak keluarkan ya. Tergendala. Dia cari jalan bagaimana cara untuk nak bersama dengan UMNO. Jadi salah satunya adalah naklah PAS ni terlebih awal keluar daripada Pakatan Rakyat. Sebab itulah macam-macam helah lah. DAP juga jadi mangsa ya, alasannya DAP dan sebagainya. Dan akhirnya memanglah dia nak bersama dengan UMNO ya, walaupun dalam banyak ucapannya kita tengok banyak pemimpin PAS mengatakan tidak masuk akal, mustahil ya untuk PAS bersama dengan UMNO dan sebagainya. Akhirnya menjadi kenyataan dan apa yang kita ramalkan selama ini adalah betul belaka ya. Okey, banyak gangguan. Sekarang ni saya ingat sampai sini dulu. InsyaAllah kalau kita ada masa, kita akan jumpa lagi untuk sembang-sembang. Tak ada tajuk apa pun sebenarnya hari ini ya. Sebab fokus kita adalah parlimen yang sedang berlangsung, dan yang kita fokus nanti adalah pada 6 bulan pembentangan bajet. Kita harapkan tidak ada tangguh lagi ya, dan kita harap supaya bajet ini tolaklah kan. Sebab bila kita tidak mengiktiraf kerajaan itu sebagai kerajaan yang mendapat mandat rakyat, sudah pastinya kita tidak bolehlah ya, kalau boleh jangan sokong bajet ini. Yang pentingnya kita nak bentuk sebuah kerajaan baru dengan bajet yang baru, yang tentunya bajet ini lebih kepada menguntungkan rakyat. Mudah-mudahan mencapai seperti mana yang kita inginkan. Okey, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sempat bersama. Saya kena stop kerana ada masalah kat sini. Roslan, Rosna Ali, Awang, Saari, Muhammad Saleh dan Hanifah ya. Kawan tak sempat nak baca dari zaman Asrahwan, Faizal Nur, Manasi Baba, Muza, Don Anfield, Enzo, Arif Kadir Al-Katami, Fahmi, Eli Putra, Anhar Zira, Kamarul Roslan, Dabi Hamba, Fazli Hussein, ya, Nordin, Jebat Nayan, Rohaili Harun, Zaman, Awang, Salmah Aminah ya, yang baru masuk. Okey, cukup sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila-bila ada perkara yang kita nak sembangkan. Ya, kita boleh sembang-sembang kosong. Mana sempat saya baca kat sini, mana sempat nak bertanya kat sini, yang sempat saya nak jawab, yang tak boleh saya jawab, tak apalah, yang boleh saya jawab, saya akan cuba jawab ya. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Sampai sini dulu. Assalamualaikum, bye bye.